ذاتي فلو المقام يبهو بنفسي لتصفه لكل الغير ولدي يقظتي صفتي العليا بكسر ليس إلا لغير القهر جل وعلا ومن يكن بالطبع أمره إلا فذاك كفر عند أهل ملة ومن يقول بالقوة متعجب فذاك به فلا تتفت لو لم يكن متصفا بها التي القدس وهو مهل وشكيم لأنه يبدي التسلسل والدل وهو المستعين والجليل وهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس وهو العليم منزه عن الوجود والاتصال الانفصال والصفات والمعاني سبعة لرائي علم بالأشياء حياته وكل جهادا وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بدين فأمرا فقد غيبا بفترهما فقد أيدت أربع أجسام بكائنات ففاز مقام كلامه والسمع والإصرار وإنه الفاعل الفقار وواجب تلك صفاتي أتدورما على حياتي تعلق بسائر الأقسام وقدرة الإرادة تتعلق بممكنات كلها وتقول بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها طريقة لذاتي لأنها ليس بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستهين ضد وتقدم من الصفات الشافعة فلما لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان في سوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي بفوق قتلها والوحيد مقبول لا ينتهي وفي مقتدر جائز في حقه جهل وترك والإشقاء والإسعاد وما يقول كان الصالح وجب على إليه ونسأل وبذكر برؤية إلهي بجنة الدين بلا تناهي إنه جائز الفعل وتأتى فيه دليل النقل وزدني أرشدي بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستهيل بالدعاء وزيدك بفئته يسأل وتبدل والرحمن للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والعشق والعقاب والثواب والنسي والصراط والميزان والرب والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أنبياء ثم أولياء تشيري بكل ركن صار كالضروري ويضوي بكلمة الإسلام مقامة من سائر الأحكام أوزرا بذكري وبالأدب لكن هذا ذكري على الرقب وقلبي على المجال وسلم لك بلتنا وتجد توبة للأوزار لك أسم الرحمة الوفاري وكن على عليه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور كما نطق وكله مسلما كالسماء والمساجد المسجد العلماء وهو الاستقلال من الأبيار بالجد والقيام بالأسار والذكر والذكر على دوام مجتنبا لسائر أسامي مركبا لله بأوائل لتبكي معاني وكمال وكل ذل ربي لتقاني أنت بقدر ولا تريد بسرك ونبذل الأعمى وذكر وليا وريبا ورحمة والحمد لله على تمامه وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي القديم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشمي القديم وآله وصحبه الكريم.
Aisyah lagi. Ni nak ayat ale grup. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif fi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa ma yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Falau talifa ba'dun nisabi qabla tamakkuni minal ikhraji saqata, tu jawab bagilah, saqata qistuhu wa wajaba qistu qistul ma baqiya belakang. Jadi sambungnya lagi hari itunya Syekh Nawawi Banten dia bawa datang perkataan Ibnu Hajar ni. Kalau mengikut kata Syekh Daud Al-Fatani ialah kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Hak lepas dahnya wa mu'natu nahwil jidadi, dan bermula perbelanjaan nahwil jidadi bagi seumpama memetik buah. Wat tajfifi, mengeringkan buah kurma itulah. Wal hasadi, dan menuai. Upah bagi menuai, upah bagi mengetam, upah bagi memetik, mengering. Wat tasfiyati, dan upah bagi buang biji daripada kulit itu. Itu semua tu wasairil mu'ni lah, dan sekalian upah bagi sekalian perbelanjaan. Itu kata dia Ibnu Hajar Al-Haytami, wajibatun min khalisi malihi, ialah wajib daripada semata-mata hartanya. Khalisi mana licin daripada hartanya, itu semata-mata harta. Artinya tak boleh dia duk ambil buah atau biji, biji-bijian, atau orang panggil berah adalah. Kalau kita kan tak boleh dia ambil berah ke, buah kurma ke, atau kacepu ke, kacang adah ke, ikutlah wajib zakat tu. Tak boleh dia ambil hal tu buat sebagai upah untuk orang memetik, mengetam, menuai, membersihkan kulit, membersihkan, orang panggil membuahkan biji daripada kulit dan mengeringkan, tak boleh.
mesti kena guna harta dia sendiri. Itu wajib. Kemudian kata dia wa katsirun minan nasi, dan banyak daripada manusia yukhrijuna zalika, mengeluarlah mereka itu, manusia itu zalika akan demikian itu mu'nah, akan demikian itu zalikal mu'nati, zalika ay minal mu'nati itulah, akan demikian itu daripada perbelanjaan memetik, perbelanjaan mengering, perbelanjaan menuai, mengetam, membersih tadi itu, minas samri awil habbi. Banyak manusia je buat gitu. Disuruh orang lagi petik buah-buah kurma. Lepas tu upah ambil sikit buah kurma tu. Ataupun ketam, tuai padi, mengetam padi. Lepas tu upah apa? Upah ambil ke dia. Daripada beras padi tu. Tak boleh tu. Tu banyak manusia kita gitu ya. Wa katsirum minan nasi, dan banyak daripada manusia yukhrijuna zalika, mengeluarlah mereka itu, manusia itu akan demikian itu perbelanjaan minas samri awil habbi. Perbelanjaan tu dia guna daripada buah tu juga, wa upah. Perbelanjaan tu dia guna daripada biji-biji, kacang ke, beras ke, wa upah. Tak boleh tu. Bila dah dia ambil wa upah tu, summa yuzakunal baqi, kemudian barulah hak lebihnya baru dia berzakat. Itu tak kena tu. Salah. Wa huwa, dan ini perbuatan buat orang panggil upah bagi mengetam, menuai, membersih, mengering, memetik buah tadi tu, ambil daripada buah tu, ambil daripada biji tadi tu, khata'un azimun, ialah salah yang sangat besar. Ni kalau masyarakat kita ni kena tegur lah kalau ada orang panggil, kerana zaman dia tu memang banyak manusia buat lagu ni. Zaman kita ni lagi kau banyak lah, lagi kau banyak. Habis itu wa ma'awujubi zakati, dan serta wajib zakat bima zukira, dengan barang yang disebut tu. Jadi apa barang yang disebut? Ambil atas belum ni lagi, sambung balik. Bima zukira, dengan barang yang disebut. Mana? Iaitu nampak matang dah buah tu. Kata ayat sebelum ni, watajibu zakatu fis simari bibuduwi salahiha wa bishtidadiha wa fil hububi bishtidadiha. Ini dia. Wajib zakat pada buah-buahan dengan zahir orang panggil matangnya buah tu. Tapi tak disyaratkan sempurna matang dan sempurna kerah. Tu pada biji-biji pula. Seumpama beras ke apa, bishtidadiha, dengan mengeras, dengan kerasnya orang panggil biji tadi. Tu. Tu orang panggil bima zukira. Serta wajib zakat dengan barang yang tersebut tadi tu, la yajibul ikhraju, tidak wajib oleh mengeluarkan zakat illa ba'da tasfiyati minat tibni, melainkan wajib keluar zakatnya ba'da tasfiyati, kemudian daripada dilicing, dibersihkan, minat tibni, daripada tangkai, daripada kulit, itu wal jafafi, dan dikeringkan, kemudian daripada dikeringkan, wal jafafi itu atau pada tasfiyati, illa ba'dal jafafi lah. Fima, pada buah, ma tu kena ke buah atau biji, kena juga. Ma tu kena pada buah ke biji ke, yajifu, yang perlu dikeringkan. Bahkan kalau kita buat keluar selalu dah. Kita kata petik buah kurma tu, tuai padi tu ataupun kacang tu daripada tangkai dia. Tapi kitanya tak menyucikan dan tak dikeringkan. Wak keluar zakat lalu mana hukum? Bal la yujzi'u qablaha, bahkan tidak sah qablaha, mengeluarkan zakat itu qablaha, sebelum daripada tasfiyah. Kemudian kata dia falau talifa ba'dun nisabi, maka jikalau rosaklah oleh sebahagian daripada nisab.
Tu kita kata buah tu rosak sebahagian daripada nisab tadi. Rosak, tak pakai hijau. Atau biji-biji tadi tu rosak sebahagian, tidak semualah. Tu rosak tu bila? Nah, talifah tadi rosak tadi qabla tamakkuni minal ikhraji, sebelum daripada memungkinkan daripada mengeluar. Rosak sebelum lagi lah. Nah, tu rosak sebelum tu lagi, sebelum daripada mungkin bahawa dikeluarkan zakat. Maka jawab bagi lau saqata qistuhu. Nah, secaya telah gugurlah oleh sebahagiannya, oleh sebahagian daripada nisab. Lepas tu dah gugur dah sebahagian pada nisab, pas lagu mana tak kena keluar zakat? Dah. Wa wajaba, dan wajib qistu oleh sebahagian ma baqiya, bahagian yang tinggal lagi. Nah, maka hak tinggal lagi baki dia tu wajib dikeluarkan juga. Lepas tu hak wasak gugur lah. Jangan duk keluar hak wasak itu, jangan. Tu. Lepas tu hak moleknya wajib dikeluarkan zakat. Nah, baik, habis. Fal muradu bil wujubi bidzalika, maka yang dikehendaki dengan wajib di sini, fal muradu bil wujubi bidzalika, maka bermula maksud dengan kata wajib, bidzalika dengan demikian itu, ai bi buduwi salahiha. Situ bidzalika ai bi buduwi salahiha washtidadiha. Wajib dengan kata, maksud dengan kata wajib dengan zahir matangnya buah tersebut dan kerasnya biji-bijian tersebut. Maksud dengan kata wajib di situ tu ialah in'iqaduhu sababan liwujubil ikhraji. Tu in'iqaduhu ialah menjadi sahnya. In'iqaduhu supaya ialah menjadi sahnya. Nah, tu sahnya buah tu lah. Supaya menjadi sah, in'iqaduhu tu orang panggil ialah menjadi sahnya. Nah, sababan sebagai sebab liwujubil ikhraji, untuk kewajiban mengeluarkan zakat. Idza sara, apabila telah menjadilah buah tadi tu tamran sebagai taman, au zabiban apabila menjadilah buah itu sebagai zabib, au habban, atau menjadilah orang panggil bijian itu sebagai habban. Tuh. Habban mana? Musaffan. Nah, habban tu sebenarnya buah padi lalu pun tak apa. Karena kita sini padi ya. Tu supaya sah orang panggil padi itu jadi beras. Habban tu mana jadi beras. Habban musaffan, yang disucikan daripada kulitnya. Itu. Jadi maksud dengan kata wajib zahir matang dan mengeras pada biji zahir matang pada buah tamat itu ialah in'iqaduhu, ialah menjadi sah sababan sebagai sebab liwujubil ikhraji,
untuk mengeluarkan zakat idza sara apabila jadilah orang panggil buah tadi itu tamran au zabiban, karena sebelum pada itu tak panggil tamran, betul tak? Tu ketika mana orang panggil buah tamat tu belum matang, dia panggil balhun au hisrimun. Nah, dia panggil buah apa? Buah tamar muda tu. Buah tamar muda ataupun hisrimun, anggur putih. Orang tak panggil buah zabit lagi. Tu. Jadi apabila orang panggil matang dah buah tersebut, barulah orang panggil sara tamran, jadi tamar, au zabiban, jadi zabit. Maka ketika itulah baru orang panggil jadi makanan. Betul tak? Jadi makanan dia sebut. Li'annahu hina idzin ta'amun. Tu. Dalam dia sebut. Li'annahu hina idzin samratun kamilatun. Karena ketika orang panggil jadi tamar, jadi zabit dah. Jadi beras dah. Ketika tu baru orang panggil buah yang sempurna. Ketika tu baru orang panggil ta'amun. Makanan yang sempurna. Food. Tapi dalam ibarat kita itu disebut food. Li'annaha hina izin aqwatun. Ketika tu baru panggil makanan yang mengenyangkan. Ta'amun au aqwatun. Itu. Itu maksud dengan kata wajib zahir itu situ. Idza sara tamran au zabiban au habban musaffan. Maka fa'ulima, maka diketahuilah. Fa'ulima ai minal bayanil mazkur, daripada kenyataan demikian itu. Itu daripada huraian kata maksud dengan kata wajib zahirnya matang buah dan mengerasnya biji ialah dikirakan sah sebagai sebab bagi wajib mengeluarkan zakat apabila jadilah buah tadi itu sebagai tamar atau zabit atau padi yang telah dibersihkan daripada kulit, daripada tangkai. Itu. Maka diketahui daripada demikian itu fa'ulima, maka diketahui daripada demikian itu fa'ulima min zalika, boleh juga begitu. Fa'ulima ay min zalika, maka diketahui daripada demikian itu annama bahawasanya ma'uqtidah, barang yang diberadak oleh orang ramai-ramai ni dulu, zaman dia dulu pun beradak dah orang jahil wa amal. Gapo barang yang diberadak oleh orang ramai-ramai tu? Ma'uqtidah tu mana barang yang diberadak. Jadi ada orang buat ramai-ramai. Adat ni tak boleh buat jadi hukum ni. Nama al-adatu muhakkamatun berau. Adat ni muhakkamat ke ni boleh buat hukum. Dan adat ni hak kena diperbaiki. Ma'uqtidah, barang yang diberadak oleh orang ramai-ramainya, apa barang tersebut? Bayan pada kata min i'ta'il mullakil ladzina talzamuhumuz zakatul fuqara'a sanabila aw rutaban indal hasadi awil jidadi haramun. Haram. Yang mana? Tuh. Fa'ulima, maka diketahui daripada demikian itu. Kata bahawasanya dikirakan zakat orang panggil dengan sebab zahirnya matang buah serta mengerasnya biji sebagai sebab bagi wajib mengeluarkan zakat apabila jadilah buah itu sebagai tamran au zabiban au habban musaffan atau padi yang telah dibersihkan daripada kulit dia, daripada tangkai dia. Jadi berahlah. Diketahui apa? Annama u'tida, akan bahawa barang yang telah diberadak oleh orang ramai-ramai. Apa barang tersebut? Min i'ta, daripada memberi al-mullaki. Siapa al-mullaki ni? Para pemilik harta. Pemilik harta mana? Allazina talzamuhumuz zakatu, yang mereka itu wajib zakat mereka itu. Tuh memberi pemilik harta yang wajib zakat atas dia. Dia bagi ke siapa? Al-fuqara, akan orang yang fakir.
Dia bagi kepada orang fuqara, asnah lah ni. Nah, fuqara ni asnah. Bagi ke fuqara orang fakir. Dia bagi berapa? Sana bila dia bagi butir. Butir benih. Nah, sana bila. Tu. Au rutaban. Atau rutab, mana buah yang masih basah. Tamar yang masih basah, buah pohon masih basah, belum dikeringkan lagi. Rutaban. Bila dia bui itu? Indal hasadi, di ketika mana mengetam, menuai. Ketika mana mengetam, menuai. Awil jidadi. Apa pada kata al-hasadi? Indal jidadi, ketika mana mengerak buah. Jadi pemilik harta ni wajib zakat atas dia. Tapi duk bui kepada fuqara tu, dia bui biji benih atau buah yang belum lagi dikeringkan. Ketika mana dia duk tengah menuai, ketika mana dia duk tengah mengetam, ketika mana dia tengah memetik, mengerak buah tersebut. Hukumnya apa? Haramun, ialah haram. Haram tu tak sah. Cuba tengok ada kitab Buyah, dia kata. Kitab Buyah dah. Muka surat itu 47. Kata Syekh Daud Fatani, dan diketahui daripada demikian itu bahawasanya barang yang diadakan oleh orang-orang ramai, orang kampung, orang jahil tak mengaji. Lagu mana hak barang diadakan oleh orang-orang bodoh tak mengaji ni, memberi umpunyanya yang memilih akan dia harta, akan dia kurma, akan dia padi tadi, padahal adalah perhumaan dan buah-buahannya yang sampai nisab yang wajib zakatnya, dia bui kepada siapa? Akan fuqara. Dia bui gapo? Beberapa. Baca mana tu? Gamero. Bahasa gapo ni gamero ni? Bukan kamera dak tu. Mana dia bagi biji benih. Bagi biji benih. Tu. Tidak biji benih ku orang panggil apa? Padi tu. Faham tak? Padi itulah. Tak jadi berah lagi. Dak tuai jadi berah lagi. Cabuk. Ambil jual diri dak zakat aku nanti. Faham tak? Gitu. Kamera ni gitulah. Atau rutabnya. Rutab artinya orang panggil buah. Kurma orang panggil masih basah. Tu. Bila orang bagi tu? Pada tatak kala mengetam, menuai. Itu panggil ui padi tu. Gemera tadi. Benih tadi. Pakai ui tu. Ui padi. Tu pakai ui padi tu. Boleh? Tak sah. Kerana syarat dia memang kena tasfiyah. Kena kerak, kena cuci daripada kulit. Bagi berah betul. Bukan ada padi dah. Sini. Cabuk padi. Ambil fuqara. Mana asnah ni? Ni fuqara. Mai. Dia pun cabuk padi. Bagi. Awak diri klik rumah. Bila yang itu? Pada tatak kala mengetam dan tatak kala kerak buahnya. Dia dah ibarat dia. Iaitu haram. Sama. Haramun haram. Tu. Wa in. Klik tengok kita pula. Wa inna wa bihi zakata. Ni wa in rayah dia panggil. Dan jika sekalipun meniaklah mereka itu mulakil ladzi talzamuhum zakatu tadi tu. Bihi dengan dia, dengan sanabil. Awil rutak tadi tu. Az-zakata akan zakat. Sekalipun dia nak zakat, haram tu. Tu tengok.
Dan jikalau meniatkan zakat padanya sekalipun, haram. Tak boleh niat zakat. Kenapa? Karena dia tidak melengkapi syarat tadi. Nah, mesti syaratnya orang panggil dia kena suci dulu. Nah, tu suci dulu. Nah, tu. Kena keringkan dulu, tajfif. Nah, kena tasfiyah dulu. Kan dia sebut dah tadi. Nah, wa ma'a wujubi zakati bima zukira la yajibul ikhraju illa ba'da tasfiyati minat tibni wal jafafi fi ma yajifu bal la yujzi'u qablaha. Tak sah. Kalau ia tak haram. Dia jawab dia. Takut tak sah jadi sedekah ke mana. Dah haram. Tu tengok. Wa inna wa bihi zakata, dan jikalau meniatlah oleh al-mulak tadi tu dengan dia tu akan zakat sekalipun haram. Wala yajuzu, dan tiada harus, yakni haram, lahum bagi mereka itu mulak, pemilik harta tadi. Nah, pemilik harta yang mereka itu wajib zakat pada harta mereka itu. Tiada harus bagi mereka itu hisabuhu, mengira akan dia akan apa pemberian dia, sanabi warutaban tadi tu. Sanabi tadi tu orang panggil tangkai itulah. Biji benih tadi tu. Kalau kita kata dah, atau tangkai padi tu. Atau rutak hak masih basah tak dikeringkan lagi tu. Tidak harus bagi mereka itu mengira akan dia minha, setengah daripadanya ay minaz zakati. Setengah daripadanya ay minaz zakati. Tuh. Illa, melainkan in sofa, jika dibersih daripada kulit, au jaffa, atau dikeringkan buah yang rutaknya basah tak. Nah, melainkan dia bersihkan dulu. Nah, tuh. Dia keringkan dulu buah tadi tu. Nah, dia bersihkan dulu daripada kulit tadi tu. Nah, baru dia bagi, baru sah. Tengok dalam kata. Melainkan jika disucikan daripada rumannya, daripada tangkainya. Bagi padi, bagi kacang. Atau apa tu? Atau zukiro. Yalah. Atau yang tersebut yang jadi tamar atau zabi. Atau dikering tu. Bukan zukiro dah. Atau ada za, atau lepas atau tu tengok. Ada za. Za ke dal? Dal ke zai? Dal. Kalau dal baca atau dikering jadi tamar atau zabi. Jangan zukiro yang jadi tamar atau zabi. Sebab sininya dia tulis za ni. Za ni. Apa tak lagi kitab wayak tu? Kau tak jumpa? Kiri? Tak jumpa? Bawa atas kali baris kedua. Melainkan jika disucikan daripada rumannya. Cuba. Atau za kedal. Zare. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya dal. Dal muhmalah lah yang dihampakan titik. Tak ada lah. Kalau za nak baca mana? Atau zikring. Atau zukira yang tapi asal ngaji dulu untuk guru kata zukira. Pelik yang tu. Hak betulnya atau dikering bagi buah yang jadi tamar atau zabi. Rutak tadi. Rutak tu kan basah. Nah, maka dikeringkan dulu. Tu. Au jaffa, tengok. Dalam ibarat Arab kata au jaffa, atau dikeringkan. Tu baru tu. Jadi bukan za tu dal lah. La'alla sawabadda. Yang dia tu jauh sangat daripada kah ngarra, betul tak? Berkalinya tu guru dulu baca zukira tu kan tak nak baca lah. Atau zukira, zikir, tak kena baca zikir.
Zikir yang jadi tamah. Ha, wana pula jadi wali ke mana? Zikir-zikir jadi buah tamah gitu. Dia pun baca zukiro yang tersebut. Sebenarnya kalau kita tengok gak bukan za tapi dal. Tahu di mana? Tengok di ibarat Arab. Ibarat Arab kata illa insafa au jaffa. Melainkan jika dibersihkan daripada kulit. Atau betul dah. Disucikan daripada rumannya. Betul dah. Atau au jaffa. Itu. Atau dikeringkan. Tu bagi rutok yang jadi tamar atau zabik tadi tu. Au jaddada iqbadahu, atau memperbaharui akan qobaknya, baru balik. Tu lagu mana baru balik? Tengok dalam kitab kita ni tak sebut, tapi dalam Buyatul Tullab dia sebut. Tengok baca di Buyatul Tullab. Dan dibaharukan qobaknya. Lagu mana dibaharukan qobaknya? Ni misal bagi jaddada iqbadahu, memperbaharui qobak. Seperti dikembali fakir kepada empunyanya. Jadi fakir hak terima dah tangkai padi tadi. Tuk fakir asnah. Tak kira lah bukan tuk fakir saja. Nah, asnah yang 28 tu lah. Dia terima dah orang panggil padi, tangkai padi tadi. Atau dia terima dah orang panggil buah rutak hak basah belum dikeringkan lagi tu. Lepas tu tuk fakir tu hantar balik. Seperti dikembalikan oleh fakir kepada empunyanya, kepada mulak tadi. Mulakil ladzi talzamuhumuz zakatu tadi. Pemilik harta yang wajib zakat pada hartanya. Tu fakir tu asnah tu sendiri kena hantar balik. Seperti dikembali fakir kepada empunyanya, empunya harta tadi lah. Empunya padi, empunya tangkai padi, empunya buah rutak tadi tu. Kemudian setelah mana dia kembali, ia fakir tu qobakkan pula. Bukan. Kemudian bukan ia fakir tak. Salah tu. Macam mana dulu ngaji salah letak marjat romeh? Kali tok guru ngatuk satu ni. Anak murid pun telah bodoh gitu ya. Nah, kemudian ia empunyanya lah, kembali situlah. Mana boleh fakir nak qobak sendiri diri fakir. Moga hak empunya dia. Nah, nak terima mana kalau empunya tak bagi. Kemudian empunya tangkai padi tu. Empunya rutak tadi tu. Qobakkan pula kepada fakir. Dengan niat yang lain. Tu. Dengan niat yang lain. Niat apa? Bukan zakat tu kerana kalau nak bagi tangkar padi, nak bagi rutak basah, tak boleh. Kerana syaratnya mesti dibersihkan dulu. Tak? Disucikan dulu orang panggil padi tu sehingga jadi beras tu. Barulah bui boleh bui zakat. Nah, ni bui kata-kata padi lagu tu. Kemudian ia empunya padi tadi tu atau empunya rutak yang basah itu qobakkan pula kepada fakir dengan niat yang lain. Bukan niat zakat dah. Ini zakat zakat apa? Cuci dulu lah. Tasbihah dulu. Nah tu. Atau keringkan dulu. Tu. Baru boleh orang panggil zakat. Kalau dah niat lain apa? Niat sedekah gitulah. Sini. Bukan boleh niat zakat lah. Kenapa? Karena syarat dia dah ada. Kembali pada syarat tadi. Wa ma'awujubi zakati bima dzukira la yajibul ikhraju illa ba'da tasfiyati minat tibni wal jafafi fima yajifu. Dan serta wajib zakat dengan barang yang tersebut mana? Yakni nampak matang, bibuduwi salahihah, dengan nampak matang dah buah zabik atau buah tamar tadi. Bistidadi hububi, bistidadil hubub, dan mengeras dah orang panggil biji. Padi lah kalau kita kat. Karena kita tempat kita ni padi lah, makan dan mengenyai, bukan kacepu, kacang adah dah. Kerah dah. Syarat lagi wajib sekretanya pula la yajibul ikhraju, tidak wajib mengeluarkan illa ba'da tasfiyati, melainkan kemudian daripada disucikan minat tibni, daripada tangkar. Daripada tangkar padi tu. Mana boleh cabut padi bakwi. Ambil. Zakat saya ni ambil padi itu tak boleh.
Wal jafafi fi ma yajibu. Dan selepas daripada dikeringkan pada barang yang perlu dikering. Tu seumpama buah rutak yang basah tu, maka kena dikeringkan dulu baru boleh buih. Bahkan bukan setakat tak wajib, bal la yujzi'u qablaha. Bahkan tak sah. Tidak sah zakat qablaha. Sebelum daripada tasfiyah. Tu kembali situ. Tu. Patut dia wi niat zakat tak sah. Bahkan haramun. Sebut dah haram tadi. Wa inna wa bihi zakata. Dan jika sekalipun meniatlah mereka itu mulak dengan dia pemberian tersebut, az-zakata akan zakat. Wala yajuzu, dan tidak harus lahum bagi mereka itu mulak, hisabuhu, mengira akan dia pemberian tersebut, minha, daripadanya zakat, illa insafa. Ya dah, mereka setelah dia bersih. Tasfiyah minat tibni. Tu dibersihkan daripada tangkar dulu. Cabut jadi orang panggil tak jadi padi, orang panggil berat. Lepas tu baru dia beri kepada fuqara, baru boleh niat zakat. Au jaffa, atau dikeringkan, orang panggil rutak yang basah tadi itu. Atau zabik tadi itu. Au jaddada iqbadahu, atau diperbaharui akan qobaknya. Lagu mana diperbaharui akan qobak? Yang ni tok pakai tadi tu, dia hatta balik. Ya hatta balik takar padi tadi. Atau buah zabik, buah kurma, hok rotok, hok basah tadi. Lepas tu dia kata, Datuk tak sah ni Datuk, zakat ni. Datuk takar padi tu, mana boleh ni? Lepas tu lagu mana? Gini Datuk niat lah wi saya. Niat apa? Niat wi lah, bukan zakat ada. Saya nak wi keluar zakat. Nak zakat kita cuci dulu. Pergi bersih dulu. Dia jadi berah dulu. Mana boleh kata-kata padi gitu. Tu. Malah aku nak bersih-bersih. Malah ada ya. Nak cuci-cuci ke apa? Mungkin lewat sendirilah. Pasal malah ayo sini. Jadi Datuk sombong gitu. Kalau gitu tak boleh niat zakat tu. Lepas tu niat lain. Niat lain pun aku malah tu pun. Nak sedekah ada gitulah. Tak apa. Niat lain. Tu tengok dalam kitab kita dia tak sebut lagu mana taswir rupa kata jaddada iqbaduhu ni. Jaddada iqbaduhu ni memperbaharui akan qobak. Qobak ni mana terima, faham tak? Qobak ni terima, memperbaharui penerimaan. Lagu mana rupa memperbaharui penerimaan tu? Seperti dikembali oleh fakir kepada empunyanya. Dia hantar balik, tok fakir dia hantar balik. Kemudian ia empunyanya qobakkan pula kepada fakir dengan niat yang lain. Apa? Bukan niat zakat. Niat yang lain niat apa pun tak kira. Sedekah ke, wi saja heboh ke, ikut suka. Tutup fakir kata, tak sah ni Datuk tak ngaji. Datuk kaya saja pergi bodoh. Tak ngaji Datuk dah. Mana boleh keluar zakat ni Datuk? Ngata-kata padi lagu ni. Ngah basah-basah orang kemar sabit lagu ni. Kering dulu. Tu padi-padi ni jadi berah dulu lah. Pergi cuci bersih dulu jadi berah. Barulah boleh keluar zakat. Datuk kata, mana aku tahu, aku tak ngaji, aku sibuk cari harta lah. Apa tu? Mutakhir ni. Tapi bukan niat zakat lah ya. Ni. Nak tetap nak, tapi bukan niat zakat lah. Lepas tu niat apa? Niat sedekah gitulah Datuk heboh kau pergi ikutmu lah Datuk, hadiah kau ni. Tak dah sah. Terima balik lah. Tok pakai terima balik. Apa? Takar padi tadi. Rutak basah tadi. Patut zakat ke tu? Bukan zakat. Tu wala yajuzu lahum hisabuhu minha ay minaz zakat. Tidak harus, yakni haram lahum ay lil mullak. Bagi pemilik-pemilik harta tadi. Al mullakil ladzi talzamuhumuz zakatu. Pemilik-pemilik harta yang mereka itu wajib zakat tadi tu. Tidak harus hisabuhu, mengira akan dia akan pemberian tersebut tu minha ay minaz zakat. Tidak harus, yakni haram. La yajuz bermakna haram. Tu. Jadi sebab tu orang hak keluar zakat bila yuri zakat, kita dah ada lah. Yang duk berasa pemurah. Ni. Yuri zakat berapa juta sekalipun. Ni zakat saya ni ustaz. Pemurah tak saya? Abahmu pemurah.
Nah, pemurah. Zakat ni memang wajib. Pemurah apa ya? Nah, kalau tak keluar zakat, mana kedekut, pahit, lebih daripada tak haji bakhir lagi. Ni. Tak kalau keluar zakat, bukan pemurah, memang wajib. Harta tu hak wajib mu kena keluar. Itu. Tu cara syarak didik. Nah, tak kalau pemurah mana? Hak bukan zakat, lebih pada zakat lagi buat keluar lagi. Tu baru orang panggil pemurah. Nak berasa bergebah lebih hidup pun patutlah. Tapi tak boleh juga. Habis itu ya pahala tu ni. Tu lagu tu. Jadi zakat ni bukan orang panggil orang hak keluar zakat ni pemurah, bukan. Wajib atas dia. Lepas tu orang hak duk zakat tiba-tiba luar lebih hidup seorang. Pemurah tak saya. Tengok. Banyak dah zakat saya. Saya keluar zakat banyak ni ribu-ribu. Ratus-ratus ribu banyak zakat saya. Pemurah tak saya. Pemurah apa? Memang wajib dah. Nah. Wajib dah. Dia kata pemurah dia. Ni pemurah datuk tu. Zakat waktu ambil sama. Zakat waktu ambil sama tu bukan pemurah. Memang wajib. Nah. Tu. Hak pemurahnya tak aja lekat zakat. Apa? Ada bagi. Ada bagi. Ada bagi. Lepas tu bila nak cukup nisa? Siapa nisa tak ada sama nisa. Ada. Duk bagi sama bagi. Tak ada nisa dia. Nah. Lepas tu baru pemurah. Apa pun barang. Tu nisa zakat ada. Wak keluar ada. Lepas tak ada lebih lagi. Bui juga. Itu baru orang panggil pemurah. Lebih daripada wajib. Habis situ. Jadi tu orang panggil taswir rupa bagi jaddada iqbadahu, memperbaharui akan qobaknya, akan penerimaannya. Nah, barulah boleh haruh. Dengan makna dia kena hantar balik. Siapa? Senang je lah tok pakai tadi. Hantar balik tangkai padi, hantar balik rutak basah pada tuai dia. Tu ayat ketua dia kata Datuk kata niat zakat ni dah, ui padi terus saya ni tak sah ni. Nah. Tak sah kau. Sah lah weh, wak kira-kira gitu jelah. Mana boleh kata Datuk weh. Datuk tak ngaji ke? Syarat wajib dia serta pula kena tasfiyah illa ba'da tasfiyati minatib tibni. Kemudian daripada sucikan dia daripada tangkai, daripada kulit-kulit dia apa semua. Nah, bagi isi betul benar lah. Kalau kita berah lah. We berah. Baru Datuk pakai kata, ni berah sungguh ni. Bukan padi dah. Padi dah tuk pakai pula kena duk ngatok gedung-gedung. Nah, tak ambil berah tu. Tu lagu tu. Lepas tu kalau Datuk kata nak uyu kat kita, uyu balik tapi bukan niat zakat dah lah. Lepas tu dengan niat yang lain. Habis situ. Dalam kita tak ada. Habis. Kata kitab Buryah, maka sah seperti barang yang zahir daripada kalam ulama. Sah lah. Seperti barang ini, seperti hukum zahir yang nyata daripada kalam ulama. Perbahasan ulama. Habis. Yang ni apa sah tu? Yang ni sah dengan zakat apabila cuci balik. Ataupun dikeringkan. Atau sah pemberian tu tidak atas nama zakat. Niat lain. Dalam kitab kita kata wa qala syaikhu majalli. Dia kata majalli itu makruh hal keadaan dibacakan majalli itu bil jimi. Dengan jim, bukan dengan ha. Dia takut kita kata mahalli. Jadi bukan syekh mahalli, bukan. Biasa sahu syekh mahalli kan? Ni dak majalli. Kata syekh majalli, in furida annal akhiza min ahli zakati faqad akhadha qabla mahallihi wa huwa ay mahalluhu tamamut tasfiyati wa akhzuhu ba'daha min ghairi iqbadil maliki lahu aw min ghairi niyyatihi la yubihuhu
Hadza kulluhu muntakhabun minal minhaji lin Nawawi wa syarhihi li Ibni Hajarin. Tu tengok. Infurida, dan jikalau kita fardu takdir. Jika kita fardu takdir, nah nih fardu ini kita fardukan, mana kita fardu takdir. Annal akhizah, akan bahawa yang mengambil, orang yang mengambil tadi tu, min ahli zakati. Orang yang mengambil zakat tadi tu min ahli zakati, setengah daripada ahli zakat. Mana asnah lah. Nah, infurida, maka jika di fardu takdir ni jikalau dibuat lolok kata annal akhizah, bahawasanya yang mengambil harta zakat tadi, ambil padi, ambil orang panggil buah rutak yang basah belum dikering jadi tamar, jadi zabik, orang yang mengambil tu min ahli zakati, setengah daripada ahli zakat, fuqara wal masaki, ikutlah. Nah, asnah tu, asnah yang 8 tu. Kalau dia tu orang panggil ahli zakat, mustahiqul li zakat, faqad akhadha qabla mahallihi, maka sesungguhnya akhadha telah mengambillah ia qabla mahallihi, sebelum daripada tempatnya, yakni sebelum daripada waktunya. Tu tempat sini mana waktunya, ketikanya. Apa waktu? Waktu mana hak sah diambil itu? Wahwa, dan bermula ia mahalluhu. Nah, waktunya, tempatnya sini mana waktunya? Bukan tempat mana makan, tempat tu bukan. Pusat zakat kau bukan tu ni. Waktu sah untuk terima zakat tadi tu. Bila tamamut tasfiyati, sempurna pembersihan. Tamamut tasfiyati, mana sempurna dibersihkan padi daripada tangkar dia tadi tu, jadi berah dah. Nah, itu mana sempurna. Atau rutak tu jadi tamar, jadi zabik dah. Bukan jadi rutak, bukan jadi basah lagi dah. Tu ada tengok. Jadi tak sah lah. Sebab apa? Sebab dia ambil sebelum daripada waktunya. Wa akhzuhu, dan mengambil ia ba'daha, kemudian daripada tamamit tasfiyah. Ba'daha ba'da tasfiyah, boleh? Kemudian daripada dibersihkan. Nah, kemudian daripada dibersihkan, orang panggil daripada tangkai dia tu. Jadi padi itu dibersihkan jadi berah dah. Tapi min ghairi iqbadil maliki, daripada ketiadaan iqbad, mengqabaklah malik, pemilik harta lahu baginya. Tu bagi ahli zakat atau akhir tadi yang mengambil ini. Au min ghairi niyatihi, atau daripada ketiadaan niatnya. La yubihuhu, tidak haram. Tengok dalam tu, tengok ke mana? Ada tak dalam? Kemudian aku lihat, aku ni Syekh Daud Fatani, akan Syekh Jamal. Perkataan ni ada juga Syekh Jamal. Tu dah kita ni, kita majali dah. Syekh Majali. Ini Syekh Jamal. Kemudian kata dianya, aku lihat akan Syekh Jamal. Syekh Jamal tu lah. Syekh Daud Fatani kata, aku lihat akan perkataan Syekh Jamal menyatakan demikian itu, serta dilebihkan perkataannya Syekh Jamal. Maka katanya Syekh Jamal, barang yang hasil perkataannya bahawasanya, jika kita fardukan, kita fardu takdirkan bahawasanya yang mengambil zakat itu ia daripada ahli zakat, mustahiqul li zakat, maka sebenarnya telah mengambillah ia ahli zakat yang mengambil itu dahulu daripada ketikanya, dahulu daripada waktunya, dan iaitu waktunya sempurna menyucikan dia, dan ambil kemudiannya orang yang mengqabakkan dia, iaitu tiada mengqabak akan dia atau ketidakaniat ketika mana memberi mengqabak, iaitu tiada harus, yakni haram. Itu maka tak sah lah artinya.
Orang yang ambil tadi itu mustahqul zakah. Dia ambil tadi itu sebelum daripada sempurna tamam tasfiyah. Tak sah. Tak dikatakan orang panggil dapat zakat. Ataupun dia ambil itu selepas daripada tasfiyah. Tapi min ghairi iqbadil malik lahu. Malik tidak qabak dengan dia. Nah. Tiada mengqabak akan dia. Itu. Au min ghairi niyatihi, atau tidak niat. Tidak niat yang lain ni maksudnya. Ya qabak, tapi dia tak niat hal lain. Dia niat zakat juga. Padahal tasfiyah tidak lagi. Tak sah kan? La yubihu. Maka tak sah kedua-dua tu. Maka kok mana pun tak boleh lari. Malik tadi, au mulak allazi talzamuhumuz zakat itu mestilah kalau dia nak keluarkan zakat, mestilah orang panggil padi dia tu dia tak boleh keluarkan tangkai padi, kena cuci bersih dulu. Ba'da tasfiyah. Baru dia boleh. Atau rutak dia tu tak boleh basah. Kena kering dulu. Jadi tamar jadi sabit, baru dia boleh bunyi. Kalau tidak, dia kena qabak serta niat yang lain. Tu. Jadi sebab tu kata Syekh Majallah atau Syekh Jamal berkata lagu ni juga. Jika di fardu takdir bahawasanya orang yang mengambil itu ialah ahli zakat, mustahiqul zakat, maka sesungguhnya telah mengambillah ia sebelum daripada waktunya. Dia ambil tak sampai waktu lagi, mana boleh? Tak sah. Tu. Atau yang mengambil selepasnya, selepas waktu dia, tapi tidak qabak. Tidak qabak dengan tuan empunya. Atau qabak tapi tidak meniat yang lain. Ya qabak tapi niat zakat juga. Tak ada hal lah kalau dia qabak niat zakat tapi ba'da tasfiyah tak ada hal lah. Tu. Atau orang panggil dengan makna min ghairi niyatihi ini dia pada ketiadaan niat, artinya dia qabak baru tapi dak tasfiyah, dak jaf, tidak mengering. Patu dia tak niat hal lain, tak sah ke? La yubihu, apa tak? Tidak sah. Haza, inilah hukum kulluhu, semuanya sekali muntakhabun, diambilkan. Tuh. Minal minhaji, daripada kitab minhaj lin Nawawi, bagi karangan Imam Nawawi, wa syarhihi, dan syarahnya, syarah minhaj libni Hajar al-Haytami, bagi Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi pendek katanya, tuai empunya zakat, mulak allazi talzamuhumuz zakat tu mestilah orang panggil kalau dia nak bagi zakat tanam berah dia, padi dia, nak buah tamar, buah zabit dia, mestilah orang panggil bukan setakat syaratnya padi itu mengeras, bukan syarat buah tamar, buah rutak tu orang panggil budu wisalah, bahkan mestilah ba'da tasfiyah wa ba'da jaf. Selepas daripada disucikan daripada tangkal dan selepas daripada dikeringkan bagi rutak yang basah. Kalau tidak tak sah. Tak sah lah. Bukan haram. Bukan haram. Jika dia niat zakat sekalipun. Haram. Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'aidi wa lailatihi wa hiya arba'atu amdadi bi muddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk menyata zakat fitrah, wa zakatul fitrati, dan bermula zakat fitrah itu wajibatun, ialah hukumnya wajib ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang Islam. Tapi Islam sini hurrim, yang merdeka. Tu bila tu wajib? Iza fadulat, apabila lebihlah ia zakat fitrah tu an qutihi, daripada makanan yang mengenyangkan tak dapat tidak daripadanya,
waquti man yaqutuhu, dan makanan dan daripada makanan yang mengenyangkan mereka yang wajib diberi akan dia makanan mengenyangkan. Bila wajib tu? Wajib berlaku wajib tu yaumal aidi, pada hari Idul Fitri wa lailatihi, dan malamnya malam Aid. Wahia, dan ia zakat fitrah tu arba'atu amdadi bimuddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di situ lah wa zakatul fitri. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, dan bermula maqalah yang ke-12 an ba'dil hukama'i, diriwayatkan daripada sebahagian hukama. Siapa hukama ni? Hukama ni ai atibba'il qulubi, doktor-doktor hati. Atibba'il qulubi maknanya doktor-doktor hati, doktor-doktor rohani lah, doktor-doktor jantung. Apa kata hukama? Salah satu asya, tiga segala sesuatu, tafrijul ghusasu, yang membuka atau melapangkan oleh kegundahan. Tu tiga segala sesuatu tafrijul ghusasu. Dilapangkan kegundah gulanaan, kerungsingan. Baca buana rusak tu bidhammil ghini, dengan didammahkan ghin. Apa makna tafrijul ghusasu? Ai tukshiful ghumuma, tukshiful ghumuma, dibukakan akan segala kegundah gulanaan. Apakah tiga segala sesuatu tersebut? Pertamanya zikrullah. Tu zikrullah, mengingat atau menyebut, memperbanyakkan mengingatkan akan Allah. Tu zikrullah. Zikrullah bagaimana? Bi ayyi siratin, dengan apa-apa sirah, dengan apa-apa bahasa, dengan apa-apa cara. Sirah tu mana apa-apa lafaz sekalipun. Nak lafaz lagu mana? La ilaha illallah, Allah, subhanallah. Ikutlah. Bi ayyi siratin kanat, dengan apa-apa lafaz ada ia zikrullah tu boleh berlaku. Kalau kita perbanyak ke zikrullah, pasti gundah bulana, rusing gapo, Allah Taala lapangkan. Apa maksud? Tak gundah, tak rusing. Duk takut itu ini. Banyak zikir, banyak ingat ke Tuhan. Tu zikir gapo ustaz? Ikut. Pas lawak ke Nabi boleh tak? Tentulah zikrullah, lawak ke Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina zikrullah. Ka'ayyakula, seperti bahawa dikatakan kasiran, secara banyaknya, la ilaha illallah. Boleh tak? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Perbanyak. Wala haula wala quwata illa billah. Ataupun dengan la haula wala quwata illa billah. 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 Tu. Jadi apa? Jadi hati itu jadilah lapang. Au bil munajati, atau dengan munajat. Munajat ni duduk ngadu-ngadu dengan Allah Taala. Lagu mana munajat? Ka'ayyakula, seperti bahawa dikatakan, ya mughitha, wahai Allah Ta'ala yang maha menolongi, kulli malhufin nadahu, bagi tiap-tiap mereka yang merayu-rayu akan seruannya. Hei Tuhan yang maha menolongi, bagi tiap-tiap mereka yang merayu-rayu akan seruannya,
Wa ya mujiba, wahai Tuhan yang maha menerima kulli muttarrin da'ahu, bagi tiap-tiap mereka yang memerlukan akan permintaannya. Itu. Wa ya haliman, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, ala kulli zi, di atas tiap-tiap yang empunya hafwatin asahu, dosa yang dimaksiat akan dia. Itu. Wa ya qaiman, wahai Tuhan yang mencukupi bil kifayati, dengan dicukupkan liman akan mereka asarahu, yang lebihlah iaman ala asarahu yang lebihlah ia ala dunia, yang lebihlah iaman tuhu akan dia Allah ala dunyahu, di atas dunianya. Gitu. As'aluka, aku meminta akan engkau, al-wusula, akan sampai, ila ma, kepada barang yang tidak asilu ilaihi, yang tidak aku dapat sampai kepadanya, kepada barang, illa bima'unatika, melainkan dengan pertolongan engkau. Macam tu. Ini contoh, ini nak menajak gua nak ikut mung, tak mesti ngerti dia. Nah, mu menajaklah apa-apa dengan bahasa mu boleh, bahasa Melayu mu. Nah, as'aluka, aku minta akan engkau wahai Allah. Minta apa? Al-wusula, akan sampai. Sampai ke mana? Ila ma la asilu ilaihi, kepada barang yang tidak sampailah aku kepadanya, kepada barang, illa bima'unatika, melainkan dengan pertolongan engkau. Barang tersebut aku tak boleh nak sapa melainkan dengan pertolonganmu. Kalau mu tolong, baru aku sapa. Mu tolong sapa. Itu maksud. Wadaf ama, dan tolaklah ma akan barang. Nah, ni Allah berkata wusula ni. Nah, as'aluka daf'a, aku minta akan dikau akan tolak ma akan barang la utiku daf'uhu, yang tidak mampulah aku menolak akan dia, illa biquwwatika, melainkan dengan kekuatan engkau. Wa as'aluka khairatan fiha afiyatun, dan aku minta akan dikau akan kebaikan padanya, pada kebaikan, afiyatun, keafiatan, wa afiyatan, dan aku minta akan dikau akan afiat, fiha, yang ada padanya, pada afiat tu, khairatun, kebaikan. Gitu. Wa as'aluka, dan aku minta akan dikau khairatan, akan kebaikan, fiha, yang ada pada kebaikan tu afiat. Kebaikan yang ada afiat, dan aku minta afiat pula, yang ada pada afiat tu khairatun, kebaikan. Aku minta kebaikan yang ada pada kebaikan tu afiat, aku minta afiat yang ada pada afiat tu kebaikan. Lagu tu tak belik dah, tak belik dah nanti ni. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, lah, dengan rahmat engkau lah, hei Tuhan yang maha rahimi. Habis. Itu satu. Yang kedua, daripada tiga, segala sesuatu bila kita buat tu dilapangkan kegelisahan kita. Kita hak gelisah, hak gundah gulana, hak serabut perut tadi tu jadi tak gelisah, bertenang, tak serabut perut. Gapo? Waliqa'u awliyaihi, awliyaillah. Tu berjumpa para walinya Allah. Siapa? Minal ulama'i was-salihina, daripada alim ulama dan orang-orang yang saleh. Ziarah alim ulama. Gitu. Sebab tu cuti tu, seminggu sebelum raya cuti. Balik cuti pergi ziarah ulama-ulama mana ada di kampung kita, di negeri kita masing-masing. Lepas raya pun pergi ziarah pula ulama-ulama. Tu bukan pergi tempat lain dah. Pergi ziarah ulama-ulama tu, ulama-ulama ni ambil doa, ambil berkah. Tu supaya Allah panggil lapang dada kita, lapang hati kita. Itu caranya. Yang kedua, untuk kita tu tak jadi gila, tak jadi berasa serabut perut. Mana? Pergi banyak ziarah ulama. Kerana ulama ni kalau kita tengok kat hidup dia bertenang. Tu kerana dia mau ibadat pada Allah, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah.
Ada pun tak ada wali-wali Allah, ulama-ulama pun ada. Yang ketiganya apa? Wa kalamul hukamai. Dah. Iaitu kita dengar kalam-kalam orang-orang ahlul hikmah. Tu dengar kalam-kalam orang ahlul hikmah. Kita ambil kitab-kitab hikam, baca, ngaji, la'ah. We tahu maksud. Oh, tenang sungguh dengar. Kenapa? Kerana mereka tu bercakap tidak dengan nafsu. Mereka bercakap tu dengan ilham daripada Allah Ta'ala. Futuhat daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul cakap dengan wahyu daripada Allah, maka para wali ni, para hukama ni, mereka tidak ada wahyu. Mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi mereka bercakap tu dengan futuhah daripada Allah Ta'ala. Tu pembukaan daripada Allah Ta'ala. Mereka tak cakap mereka semuanya daripada pembukaan daripada Allah Ta'ala. Batu kalam mereka tu bijaksana. Assalamualaikum. Ya. Rizak Melayu. Duk ngajar. Okey, baik. Sebab tu Nabi SAW sabda, kalimatul hikmah. Kalimatul hikmati. Bermula satu kalam hikmah. Ya ta'allamu bihar rajulu. Yang dipelajari akan dia oleh seseorang. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Satu perkataan ahlul hikmah kita mengaji, itu lebih baik daripada kita dapat bumi dan seisi-isi bumi milik kita seorang. Tu kenapa? Ka'adatil hikamu an takuna Qur'an. Karena dekatlah oleh perkataan hikmah itu dengan Al-Qur'an. Pada pihak mana? Qaulan baligho. Perkataan yang menyampaikan di batin-batin hati para mustami'in, para pendengar. Masuk ke dalam hati kita. Maka sebab tu kita kena menuntuti kalam hukama. Ngaji kalam-kalam ahlul hikmah. Supaya hati kita tu terubat. Kita duk gundah serabut perut ke apa, bila kita baca kitab hikam tu kan, lega. Tu macam ada obat masuk. Duk menyejuklah hati kita. Kenapa? Memang kalimatul hikmah tadi itu kadatil hikamu antakuna Qur'anan. Dekatlah oleh kalimah hikmah itu dengan Al-Quran pada pihak qaulan baligh. Perkataan yang menyampaikan di batin hati para pendengar. Habis. Wa kalamul hukama'i, dan perkataan ahli hikmah. Perkataan ahli hikmah ni apa? Allazi yadullu ala khairai dunya wal akhirah. Yang menunjuklah ia kalam hikmah tu di atas khairai. Dua kebaikan. Apa? Ad-dunya wal akhirah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tu kita nak menjalani ni dalam dunia ni. Apa ahlul hikmah nasihat? Banyak. Tu. Apa dah kita hikam sebut tu? Min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Tu mula-mula sekali perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min alamati i'timadi 'alal amal. Setengah daripada tanda-tanda orang yang berpegang dengan amal. Dia berpegang dengan amal lah. Bukan berpegang dengan Allah Ta'ala. Bukan bergantung i'timad 'ala Allah, bukan. Tapi berpegang di atas amal dia. Saya orang ulama, saya orang ustaz, saya orang mengaji agama ni, mesti saya masuk syurga. Siapmu. Apa tandanya? Nuqsanur raja' inda wujudi zalali. Kurang dia berharap pada Allah ketika mana dia dijatuhkan dalam kesalahan dosa. Tu antara motivasi banyaklah tu. Dalam kitab-kitab hikam tu kalau kita baca, lagu ni artinya kita tu tak boleh kurang rojak walaupun kita tu jatuh dalam berbuat dosa. Lepas tu kita duk mengaji, duk beramal, duk guna ke? Bukan duk guna, tapi dia tu tidak memberi apa-apa manfaat dan mudarat. Lepas tu hati kita wajib berpegang atas apa? I'timad 'ala Allah. Berpegang atas Allah Ta'ala. Bukan berpegang atas ilmu kita, amal kita, kehebatan kita, kerajinan kita, kesolehan kita.
kewarakan kita, keabidan kita, bukan. Saya mesti dah masuk syurga. Ngaji pondok kat 10 tahun contoh. Mana boleh gitu? Ataupun saya tu guru ni, saya ustaz ni, saya tak boleh gitu. Kalau tu hajar tu bak juga, malah dah jadi ustaz, serabut aku, baik jadi penjahat. Maka kerana tu tak boleh kita tu iktimat di atas amal. Contoh, tu contoh. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Tu. Tu. Antara lagi apa? Contoh kita ikan sebut. Iradatu katajridu ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah. Iradatu katajrid, munak kepada makam tajrid. Apa makam tajrid? Tak kena usaha. Duduk relax, goyang-goyang kaki itu pak. Sudah bangun tidur tengok bawah batas ada duit 2,000. Saya nak duit 1 juta. Semaya 2 rakaat, pak tengok bawah sejadah, 2 juta ada. Beres. Nak lagu tu. Ma'iqamatillah fi iyyaka fil asbab. Padahalnya Allah Taala menetap kamu pada makam asbab. Kena kerja, kena nego, kena cari duit, kena usaha. Itu peranganmu lagu tu minasyahwatil khafiyyah. Setengah daripada nafsu keinginan yang tersembunyi. Tu. Macam orang hok duduk nego, duduk bisnes kaya-kaya, masa dia kaya tu dia joli sungguh-sungguh, dia lupa diri. Pas hari hidayat dekat, habis dia lepan nego dia. Pakai duduk atas sejik jadi tabligh lalu. Ni. Duduk atas sejik pula sebeh, pula serubeh, pula sebeh, duduk dua tewas sebeh zikir. Kata kerja, astagfirullahalazim. Saya tak nak kerja, astagfirullahalazim. Tu. Padahal kerja tak salah. Hak salah tu mung tu berfoya-foya. Mung tu lupa tanggungjawab, lupa ubudiahmu dengan Allah Taala. Lepas tu tak ada duit. Bila tak ada duit, sudahlah. Tengok orang tu tak ada ajak ke mata canai lep pagi, sabuk buruk lah dia sebut. Tak boleh itu. Itu minasyahwatil khafiyyah. Macam-macam lah kita hikam, kita ahlul hikmah tu. Banyak perkataan-perkataan kalau kita mengaji tu, hati kita yang gundah gulana, yang serabut perut. Serabut perut, tentu. Serabut rasa. Tak sedap duduk, tak tenang rasa. Kalau membaca kala-kala hikmah, dapat mengaji faham, dia akan menenangkan hati kita. Itu 3 perkara. Katanya ba'dul hukama, kalau kita nak orang panggil hati kita tu tenang, lapang dada, tak berasa serabut perut, kita buatlah 3 perkara. Mana? Pertama, banyak zikrullah. Yang kedua, banyak ziarah ulama-ulama auliaillah. Yang ketiganya, kita belajar memahami perkataan-perkataan ahlul hikmah. Habis itu. Kemudian wal maqalatu salisata asyarata anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu. Man la adaba lahu la ilma lah, wa man la sabara lahu la dina lah, wa man la wara'a lahu la zulfa lah. Sedap ni ayat ni. Boleh hafal ni. Ide cepat dah ingat saja dah. Esok tak sekira, tak ada apa-apa. Man la adaba lahu la ilma lah, wa man la sabara lahu la dina lah, wa man la wara'a lahu la zulfa lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad. Alhamdulillah. Aduh.